بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, masa peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teruskan perbincangan berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Munakahat. Kita sedang bincang dalam topik kecil, iaitu wali ataupun dipanggil orang yang diberi power ataupun kuasa oleh Allah Ta'ala untuk mengkahwinkan anak ataupun perempuan. Malam ni kita akan bincang pembahagian wali dan juga syarat sah orang yang boleh menjadi wali. Bukan semua orang boleh menjadi wali. Ini juga antara topik penting. Sekiranya dia tidak sah menjadi wali, kalau dia kahwinkan juga, maka kesan yang besar kepada perkahwinan anak dan menantu dia. Sebelum daripada ini, tajuk yang kita bincang berkaitan dengan urutan ataupun susunan wali. Dalam mazhab kita ada 45 jenis orang, dan yang kedua kita bincang pembahagian wali nisbah, wali mujbir, yakni wali yang boleh memaksa anak dara dia berkahwin dengan orang yang sekufu. Kita bincang juga ada 5 ciri kufu di dalam mazhab kita. Sambung malam ni berkaitan dengan pembahagian wali nisbah aqrab ataupun ab'ad, orang yang paling hampir mengikut susunan, tak boleh kita nak langkau. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan terbahagi wali itu kepada 2 bahagian. Pertamanya wali aqrab, keduanya wali ab'ad. Ada 45 urutan wali itu dibahagikan oleh para ulama. Ada kategori wali, iaitu ada wali yang dinamakan aqrabun dan ada wali yang dinamakan ab'ad. Jadi susunan ini mesti mengikut tertib ataupun urutan, tidak boleh langkau wali. Kalau langkau, kesan dia, status akad nikah tersebut tidak sah. Itu. Baik. Yang kata wali aqrab ini apa dia? Wali aqrab ini iaitu wali yang paling dekat nisbah urutan. Wali yang paling hampir ataupun paling dekat, ataupun kita panggil wali yang terdekat nisbah urutan. Wali aqrab yang pertamanya ialah bapa. Itu paling hampir dengan anak perempuan. Ini dipanggil wali aqrab. Kalau sekiranya wali aqrab ini tidak ada, iaitu bapaknya tidak ada, dia akan naik kepada datuk dia. Maka di antara bapak dengan datuk, bapak dipanggil wali yang paling dekat, datuknya dipanggil wali ab'ad, wali yang jauh. Maksud jauh ni sebuah urutan, di ranking kedua, urutan yang kedua daripada 45 senarai wali. Jadi yang pertama ialah bapa, yang kedua baru datuk. Maka datuk itu dipanggil wali yang jauh, yakni wali yang ab'ad, tak boleh langkau.
Kalau bapa masih ada, tak boleh nak langkau datuk, tak boleh. Melainkan bapa ini membenarkan ataupun memindah kuasanya, wilayahnya ataupun powernya kepada orang lain. Dia pindahkan kepada imam, dia pindahkan kepada datuk dia, ayah dia masih ada, ataupun dia pindahkan kepada sesiapa sahaja, sah. Kenapa sah? Kerana wali yang sepatutnya akad, dia memberi kuasa yang ada pada dia kepada orang lain. Itu dia panggil wali aqrab. Keduanya ialah wali ab'ad, wali yang lebih jauh nisbah urutan. Macam tadi kita contoh, iaitu datuk dipanggil wali ab'ad. Kalaulah datuk pun tidak ada, maka dia akan turun ke bawah, dipanggil adik beradik. Dia turun kepada level adik beradik. Adik beradik itu dipanggil wali ab'ad. Datuk, orang panggil apa? Ayah dah meninggal, urutan yang keduanya ialah datuk dia dah meninggal, ke atas nenek dia pun dah meninggal, moyang dia pun dah meninggal, maka dia turun level yang keduanya ialah adik beradik. Adik ini dipanggil wali ab'ad, nisbah susunan, dia jauh. Baik. Seperti tertib ataupun susunan yang tersebut itu, yakni susunan 45 wali yang telah kita bincang sebelum daripada ini. Tapi oleh kerana wali tak berapa yakin, tak confident, dia pindah kuasa kepada imam. Maka kena tahu syarat imam dan syarat wali yang sah untuk nikahkan anak ataupun nikahkan perempuan. Yang pertama, syarat yang pertama, Islam. Ini mudah saja. Syarat yang pertamanya mesti wali itu Islam. Wali ataupun wakil, orang yang nak wakilkan, siapa yang nak menjadi wakil juga mesti Islam. Sekiranya wali itu kafir, sekira wali itu kafir, maka tidak sah wali yang kafir nak akad nikah sendiri ataupun nak wakilkan kepada orang lain. Dia tidak sah. Apabila dia kafir, maka diri dia sendiri tak boleh nak akad anak perempuan dia yang nak kahwin, dan dia juga tidak sah untuk dia wakilkan kepada imam nak kahwinkan anak dia. Maka wali yang kafir ini dia akan naik terus kepada senarai wali yang ke-45, iaitu qadi. Dia berpindah terus naik kepada qadi. Sekiranya urutan wali yang lain itu tidak Islam juga. Contoh tuan-puan, ada anak dia masuk Islam, anak perempuan dia masuk Islam, bapa dia tak masuk Islam, datuk ke atas tak masuk Islam, aban tak masuk Islam, bapa saudara tak masuk Islam, sepupu pun tidak ada. Kita cek dalam senarai 45, semuanya tidak Islam. Maka terus dia naik kepada qadi. Dia terus naik kepada qadi, jadi qadi daerah yang akan akad nikahkan dia. Dan qadi ini dia memberi kuasa kepada imam. Sama ada qadi nak akad sendiri ataupun iman boleh akad. Kenapa? Kerana asalnya iman tidak ada kuasa untuk akad perempuan yang baru masuk Islam ini. Tetapi oleh kerana qadi itu memberi kuasa kepada dia, boleh. Itu dia punya syarat yang pertama. Jadi kenapa dia tak sah juga untuk wakil? Ayah yang kafir ini tidak sah untuk dia wakil. Kerana syarat wakil, ini juga kita perlu kita ingat. Syarat dia nak wakil kepada orang lain, mesti diri dia itu sah untuk lakukan sesuatu benda. Diri dia ni ada kuasa untuk akad. Cuma dia tak nak buat sendiri, dia wakil. Tetapi kalau diri dia tidak ada kuasa, diri dia tak boleh buat, maka tidak sah juga untuk dia wakil kepada orang lain. Itu syarat sah wakil. Sebab itulah kita akan bincang di bawah sekali syarat yang ke-10. Sebab itulah bagi wali yang fasik, wali yang fasik tidak sah dia mewakilkan kepada imam. Itu berhati-hati.
Kalau wali itu status dia fasik, maka dia tidak sah mengangkat sendiri anak dara anak dia, dan juga tidak sah untuk dia wakil kepada imam. Kenapa tidak sah? Kerana diri dia itu tidak ada kuasa. Kerana syarat nak jadi wali yang ke-10 ataupun yang ke-9, mesti wali itu tidak fasik. Kalau diri dia tu fasik, maka dia tidak ada kuasa untuk angkat anak perempuan dia. Tiba-tiba dia wakil kepada imam, dia kata saya ni tak reti imam, imam lah tolong angkat, sedangkan dia fasik, maka tidak sah iman angkat. Kenapa? Kerana perpindahan kuasa itu tidak sah di sisi syarak, menyebabkan iman angkat pun tidak sah. Iman tak tahu dia fasik, iman terima saja. Tiba-tiba dia tak beritahu kepada imam dia ini fasik. Sebab tu kalau tuan-puan perasan, setengah tempat iman suruh bertaubat, bukan suruh pengantin. Kalau iman suruh pengantin bertaubat, tu iman tak betul. Tak ada kena-mengena. Suruh pengantin pula bertaubat, suruh pengantin mengucap 2 kalimah syahadat. Ada juga orang pelik-pelik. Dia kata sebab apa suruh pengantin mengucap 2 kalimah syahadat? Kerana syarat sah nak menjadi pengantin ni kena Islam. Kok dia kata pengantin ni tak Islam, kena mengucap 2 kalimah syahadat, renew balik. Jadi mengucap 2 kalimah syahadat tu sunat saja. Kita tiap-tiap malam pun sebelum tidur boleh buat, bila-bila. Yang betulnya dia kena minta tok wali tu, bapak kepada pengantin tu bertaubat. Tak payah suruh dia mengucap lah. Bertaubat. Kenapa? Kerana takut iman tak tahu status sebenar dia ni fasik di sisi Allah Ta'ala. Maka fasik ini dia kena bertaubat. Apa dia fasik, tuan-puan? Orang yang melakukan dosa besar. Ini fasik. Kita pula tak tahu apa dia dosa besar, main langgar je. Tu fasik tu. Langgar tak kisah, tak kira tahu tak tahu. Ada orang kata, ustaz saya buat, saya tak tahu. Tak tahu pun sekira salah, kena penalti juga. Kalau tak tahu tak salah, hukum lah. Jangan duduk mengaji lah. Pakat kira langgar saja tak salah, untung. Dia tak kira tahu ke tak tahu. Kalau melakukan kesalahan di sisi Allah Ta'ala, tetap direkodkan haram, dosa. Kalau kesalahan itu dosa besar, maka dicatat direkodkan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar termasuk fasik. Status dia di sisi Allah Ta'ala, dia Islam, tapi Islam yang fasik. Ada Islam ini Islam yang fasik. Yang kedua ada Islam yang adil. Itu status kita di sisi Allah Ta'ala. Islam yang paling bawah kali ialah nama di Islam, status dia fasik. Yang kedua Islam yang tidak fasik dan tidak adil. Dan yang ketiganya Islam yang adil. Itu yang terbaik. Islam yang adil, inilah yang boleh jadi saksi, inilah yang boleh jadi wali. Cuma wali dia rendah sedikit. Wali ni tuan-puan, dalam mazhab Syafi'i dia lebih rendah status dia. Asalkan dia tak fasik, walaupun dia tak adil, tak apa. Asalkan dia tak fasik, boleh jadi wali. Maka kalau orang yang melakukan dosa besar, apa dosa besar? Banyaklah dosa besar ni. Meninggalkan sembahyang dosa besar. Kalau dia tinggal dengan sengaja dia tinggal, sedangkan dia boleh buat, tiba-tiba dia tinggal. Alasan dia tidak diterima, alasan dia tak sempat, alasan dia kerana jam balik kerja, asyik tinggal sahaja sembahyang asar, sampai di rumah maghrib dah. Alasan dianya tak sempat nak solat jam. Kalau jam, kita tak boleh, tak mampu nak berhenti, kerana kita bukan driver, kita penumpang. Maka sembahyang ihtiram waktu, mengikut kadar kita boleh. Apa jua keadaan, wajib solat. Tak boleh solat seperti biasa, dia panggil solat meraihkan waktu. Apabila dia berada dalam situasi yang tak boleh nak mendirikan sembahyang seperti biasa, tak boleh ambil wudu, tak boleh nak berdiri seperti biasa, sembahyang mengikut kadar yang dia mampu, tapi nama sembahyang dia ihtiramul waktu, maka sampai di rumah dia qada balik. Maka tidak dikira orang yang meninggalkan dengan sengaja. Tidak haram,
termasuk dalam dosa besar. Kenapa? Kerana dia dah buat, balik rumah qada balik. Ada wudu, qada balik ikut sembahyang yang sempurna. Tapi ada orang dia bermudah-mudah tuan-puan, dia meninggalkan sembahyang. Tak sempat sikit tinggal sembahyang. Pergi shopping tuan-puan. Shopping pergi lepas asar, maghrib terlupa. Tengok-tengok isyak dah, duk pilih barang. Itu haram. Melainkan dia terlupa betul, tak apa. Betul-betul terlupa. Itu tidak haram. Yang tidak haram meninggalkan sembahyang ni tuan-puan, iaitu pertamanya orang tertidur, dan yang keduanya orang terlupa. Yang lain semua haram. Sakit kena solat mengikut kadar yang diperuntukkan. Ada cara sembahyang orang sakit. Hatta dalam perang pun ada peraturan sembahyang dalam perang. Apatah lagi sakit, apatah lagi dalam situasi biasa. Kalau dalam perang pun duk tengah berhadapan dengan musuh, ada syariat sembahyang khauf, sembahyang ketika berhadapan dengan musuh, ada tata cara dia. Apatah lagi kita duk dalam jam saja, duk dalam flight saja dah tinggal sembahyang, duk atas bas dah tinggal sembahyang, pergi shopping dah tinggal sembahyang. Itu haram, dosa besar. Ataupun satu lagi tuan-puan, ini tunggu saya selalu sebut, selalu ulang-ulang, yang kita tak perasan ialah bagi orang yang tak perasan walaupun dia perasan. Apa yang dia perasan? Sembahyang dia dah diterima oleh Allah Ta'ala. Itu perasan dia. Tetapi dia tak ambil cakna dan tak ambil tahu langsung peraturan basic berkaitan dengan protokol sembahyang. Dia sembahyang dengan keadaan ikut dia, bukan ikut sistem syariat. Ini bahaya. Kenapa? Kerana syarat sah sembahyang tuan-puan, syarat yang terakhir, kalau kita belajar dalam kitab Hidayatus Sibyan, dalam Sulamus Sibyan, syarat terakhir. Apa dia syarat dia? Wajib mesti tahu tata cara ataupun peraturan sembahyang yang betul. Barulah sembahyang kita diterima. Itu peraturan sah sembahyang yang terakhir, yang ke-9. Apa dia? Kena tahu protokol sembahyang dari segi ucapannya, dari segi perbuatannya, memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Barulah sah sembahyang kita. Kok mana pun tuan-puan nak kena belajar berkaitan sembahyang basic. Orang sembahyang tak belajar ini dinamakan tuan-puan sembahyang, melakukan perbuatan sembahyang, bukan mendirikan sembahyang. Dalam kitab niat sembahyang dirakamkan dalam intro kepada topik pertama dia. Dia nakalkan hadis, dan hadis ini disebut dalam kitab lain juga, iaitu Nabi kata apa? Nabi kata al-musalluna kathirun wal muqimuna qalilun. Orang yang melakukan sembahyang ini kathirun, ramai. Nabi kata wal muqimuna qalilun, tetapi orang yang mendirikan sembahyang itu minoriti. Sedikit sahaja orang yang mendirikan sembahyang. Perbezaan di antara musallun, melakukan perbuatan sembahyang, dan muqimun, mendirikan sembahyang. Beza di mana tuan-puan? Beza dia ialah muqimunas salah, aqimus salah. Allah Ta'ala sebut dalam sembahyang, dalam Quran disebut dengan lafaz wa aqimus salah, yakni dirikan sembahyang. Bukan musallun, bukan orang yang melakukan sembahyang. Diri ni tuan-puan maksud apa? Maksud kita melakukan perbuatan dengan betul mengikut terma dan syarat yang diperuntukkan. Rokok kita mengikut syarat yang telah diperuntukkan. I'tidal kita bukan ikut kita. Level yang i'tidal kita ada level sah, ada level makruh, ada level sah, ada level afdal, ada level yang sunat. Kita ikut apa ni? Kita ikut peraturan yang telah diperuntukkan. Itu dia panggil mendirikan sembahyang. Tetapi kalaulah dia main redah, dia main langgar saja, dia main ikut dan macam ni rokok, ataupun tiru-tiru saja, daripada dulu duk rokok macam ni, duk tengok daripada kecil lagi tuan-puan sampai tua, lagu ni lah rokok. Tak tahu ini rokok yang sah, ini rokok yang makruh, ini rokok yang afdal. Tak tahu standard yang afdal, standard rokok yang makruh, standard rokok yang haram, tapi sah wa ta'ala. Itu bahaya. Jadi orang yang melakukan sembahyang di sisi Allah Ta'ala
tidak sah sembahyang dia, maka hukum dia orang ini orang yang meninggalkan sembahyang, dosa besar. Status orang yang tinggal sembahyang tuan, dosa besar. Banyak lagi. Itu kita sebut satu contoh sahaja. Jadi apabila dia melakukan perbuatan dia melakukan dosa besar, maka status dia tuan fasik. Apabila fasik, tak boleh jadi wali. Maka nak jadi wali ni macam mana cara dia? Kena bertaubat dulu sebelum dia akad nikah anak dia. Apabila dia bertaubat, ciri dia apa ni, rukun taubat ada 3. Pertamanya dia tinggal, jangan buat kesalahan dia. Yang keduanya adalah dia tekad, aku tidak akan mengulangi kesalahan ini. Yang ketiga, rukun yang ketiga, dia menyesal. Dia menyesal perbuatan dia melakukan ini. 3 rukun taubat. Bukan astaghfirullah. Taubat ni dia ada rukun dia. Astaghfirullah itu lafaz. Kita kata taubat, astaghfirullahalazim. Itu minta ampun. Itu lafaz minta ampun sunat. Adapun bertaubat wajib. Beza taubat dengan minta apa namanya, dia panggil lafaz minta ampun dengan taubat dia beza. Walaupun taubat itu dia panggil apa? Taubat itu dia panggil kembali, dia panggil apa nama, menyesal, ataupun dia panggil apa? Menyesal dengan kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan dengan perbuatan yang kita buat, maka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil taubat. Baik. Jadi apabila dia bertaubat, maka status dia dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, status dia panggil apa? Dia panggil tak fasik, tak adil. Belum adil lagi. Orang adil ni orang yang tidak melakukan kesalahan. Tu adil. Orang yang tidak melakukan kesalahan, sama ada dosa besar ataupun dia tak mengekalkan dosa kecil. Kalaulah dia buat tiap-tiap hari dia buat dosa kecil ni, cuma dia tak kekalkan, tak konsisten dosa kecil dia buat. Tersalah saja, tak perasan saja, bukan sengaja dia buat dosa kecil. Itu orang yang adil. Beza orang adil, orang yang tidak melakukan dosa besar dan dia tidak mengekalkan dosa kecil. Orang fasik, dia melakukan dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Dosa besar pun buat, dosa kecil pun buat. Itu orang fasik. Apabila dia bertaubat ikut hukum dia, maka status dia di sisi Allah Ta'ala, kita sebut tadi status kita di sisi Allah ada 3. Pertamanya Islam yang fasik. Yang keduanya Islam yang tidak fasik dan tidak adil. Inilah dia dalam mazhab kita, status yang kedua ini sah dia menjadi wali. Sebab itulah tuan-puan perasan tu iman minta supaya ayah kepada pengantin, ayah kepada perempuan bertaubat. Tu iman kata taubat taubat ji, sebelum kita nak wakil kepada saya ni taubat dulu. Maka ayah pengantin ni ataupun panggil wali ni, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Taubat astaghfirullah. Astaghfirullah tu bukan taubat tuan-puan. Itu lafaz istighfar, lafaz minta ampun. Jadi taubat ni perbuatan hati. Duk dian-dian taubat. Tak ada siapa tahu taubat ni. Sembahyang orang nampak. Dia syariat zahir orang nampak, tak boleh tipu. Protokol sembahyang kita orang nampak betul ke tak betul, orang boleh nilai. Tetapi kalau amalan hati tidak ada siapa boleh nilai. Kita tak tahu setiap orang ni dia bagaimana sistem kepercayaan dia terhadap Tuhan. Betul tak betul? Kita tak tahu. Apa yang dia pegang terhadap ketuhanan, ciri Tuhan berapa yang dia kenal, berapa ciri ketuhanan dia faham dan dia pegang, dia percaya. Itu dipanggil iman dalam hati. Iman ni merujuk kepada benda yang dia percaya. Benda itu apa dia? Benda itu ciri ketuhanan yang dia percaya dalam hati dia. Dia faham dan dia percaya. Kalau faham tak percaya, itu bukan iman. Musyrikin Mekah lebih faham daripada kita, tapi dia tak percaya. Musyrikin Mekah ni tuan-puan, dia kenal Nabi, dia tahu berkaitan dengan apa nama Tuhan, dia tahu ni sebelum Nabi dia dah tahu berkaitan dengan ketuhanan. Cuma dia tak percaya apa yang dia tahu. Itu tidak dipanggil iman. Iman dia kena 2 syarat. Kena tahu dan kena percaya apa yang dia tahu. Kena faham dan kena percaya apa yang dia faham. Itu dipanggil iman.
Kalau iman ini hanya tahu nama Tuhan, hanya tahu terma Tuhan, tak tahu ciri, itu tak sempurna iman, tak sempurna kepercayaan dia terhadap Tuhan. Kena ikhtiar, kena usaha sebelum kita bertemu Tuhan. Kena usaha cari ciri Tuhan. Tak banyak tuan-puan, tak banyak sangat ciri Tuhan ni. Banyak, cuma hak wajibnya tak banyak. Ciri Tuhan ni tak boleh kira banyaknya, tak terkira ciri kesempurnaan Tuhan. Tetapi yang diwajibkan kata kita tahu hanyalah 13 saja. Nasib baik 13. Kalau dah wajib 30 tak larat tuan-puan. 13 tu pun tak larat dah. Umur 30 dah sekarang ni. Tapi 13 pun tak ada lagi. Tak ada nak cari ciri ketuhanan 13. 13 tu disusun oleh siapa? Itu ahli sunnah wal jamaah. Tuan-puan, kalau orang tanya kita lah, Lani ni tuan-puan, terkenal dah ahli sunnah wal jamaah ni. Sebut sikit ahli sunnah wal jamaah. Wahabi, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, tu banyak firqah dia. Tu firqah banyak. 73 semuanya. Syiah ni dia terbahagi pula kepada beberapa firqah. Tu jadi 73 tu. Campur Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Wahabi. Orang kata, orang tanya, ahli sunnah? Ya, ahli sunnah saya. Apa bezanya? Ahli sunnah ni metodologi kenal Tuhan macam mana? Tu kena tahu tuan-puan. Kalau kita ranga juga, jam juga. Orang tanya kita, kamu kata ahli sunnah, tak tahu metodologi, tak tahu cara ahli sunnah kenal Tuhan ni macam mana cerita ni? Ahli sunnah ni kira kenal nama saja. Kenal lah, boleh sebut lah ahli sunnah tu. Macam kita sebut Imam Syafi'i lah tuan-puan. Kenal Imam Syafi'i tu, tapi tak tahu detail, jangan tanyalah. Tapi akidah ni tuan-puan kena tahu. Basic saja, tak perlu detail. Detail tu bonus lah. Kalau kita tahu detail, pahala lebih, tu sajalah. Lagi dalam dia kenal Tuhan, lagi banyak pahala dia. Lagi banyak pahala kalau lagi kenal Tuhan, kenal dengan info, kenal dengan maklumat. Cari maklumat basic cukup dah. Cari ciri 13. 13 ni disusun oleh Abu Hasan Asy'ari. Itu tokoh yang mempelopori, yang menyusun tolong kita apabila zaman ni tuan-puan, zaman Nabi tak perlu susun. Sahabat ini cekap, tak perlu susun macam hari ni. Tak ada modul zaman Nabi. Tapi dia kenal Tuhan. Dia kenal ciri Tuhan. Dia boleh cerita. Sahabat Nabi boleh cerita satu persatu ciri berkaitan dengan ketuhanan. Tapi kita ni tuan-puan tak mampu, maka ditolong, dibantu oleh tokoh Asy'ari ni yang kita panggil Abu Hasan Asy'ari. Dia tolong susun 13 ciri. Dia diambil daripada mana? Yang diambil daripada Quran dan hadis, yang berada berselerakkan dalam Quran, yang Allah cerita indirect ataupun direct, maka disusun oleh Abu Hasan Asy'ari 13. Yang kita duk belajar tu tuan-puan di sekolah rendah, wujud, kidan, baqa, itu ciri dia lah tu. Ciri Tuhan yang bernama wujud, ciri Tuhan yang bernama baqa, ciri Tuhan yang bernama kidam, ciri Tuhan yang bernama mukhalafah. Kidam dia ambil daripada huwal awwalu wal zahir wal batin. Itu ciri kidam. Ciri wujud dia ambil daripada Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Itu semua ada tempat sumber ambilan. Jadi tugas kita belajar sehingga faham ciri. Apabila kita faham ciri ketuhanan tuan, kita dipanggil orang apa dia? Orang yang Islam, yang mukmin, yang beriman kepada ciri-ciri ketuhanan. Tu. Baik, yang ketiganya tuan, nama dia ialah status yang ketiga dinamakan adil. Islam yang adil. Ini tinggi pangkat dia. Islam yang adil. Yang kedua, tak fasik dan tak adil. Kenapa tuan-puan apabila taubat terus tak jadi adil lagi? Dia ada peraturan dia. Di dalam mazhab kita, apabila dia taubat saja, maka dia dinamakan status dia tak fasik dan tak adil. Belum lagi berada status yang ketiga adil. Kalau ikut urutan, status pertama adil, yang kedua tak fasik tak adil, yang ketiga fasik. Itu urutan sebenar. Yang pertama dia kena tak adil dulu.
Yang kedua baru tak fasik, tak adil. Yang ketiga dipanggil fasik. Kenapa? Kerana ada peraturan dia. Apabila dia taubat saja, dia status dia terus naik kepada tak fasik, tak adil. Dia tak boleh nak naik terus kepada status yang tertinggi adil. Kenapa? Kerana dia mesti melalui proses tempoh iddah selama setahun. Ini bukan iddah tolak, tidak. Bukan iddah bercerai. Ini iddah orang fasik nak naik kepada martabat adil. Dia mesti menjalani tempoh selama setahun. Dalam setahun itu tidak dibenarkan dia untuk mengulang kesalahan yang dia bertaubat. Kalau dia ulang balik, maka dipanjangkan iddah dia balik. Kalau setahun itu dia tak ulang kesalahan dia, maka terus dia naik pangkat yang tertinggi, nama dia Islam yang adil. Baik, settle. Yang pertama, mesti Islam. Tak boleh orang fasik jadi akad nikah. Wali yang fasik tak boleh akad nikah. Yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan ciri ataupun syarat sah wali yang kedua, wali untuk diangkat nikah yang keduanya ialah akil, mesti sempurna akal. Jadi kalaulah wali tu gila, maka tidak sah jadi wali. Kalau dia gila, tidak sah menjadi wali. Ketika dia gila itulah tak sah jadi wali. Kalau dah sembuh, boleh jadi wali. Dia gila ni orang panggil on off, bukan gila sepanjang masa, tidak. Dalam satu hari dia gila 3 jam saja. Maka jangan akad tanya 3 jam tu. Dia gila, tak sah. Bagi dia sembuh gila dulu baru akad nikah. Apabila dia sembuh gila, contoh pagi, biasanya dia gila pagi. Ni gila hilang akal ni. Gila sebenar dia panggil. Bukan gila-gila. Dan bukan giler. Itu lagilah. Ni gila betul dia panggil. Gila hilang akal. Maka tidak sah dia akad nikah. Ketika gila tu, apabila dia sembuh daripada gila, boleh dia angkat nikah. Contoh pagi dia gila, tunggu, biasanya petang dia sembuh. Tunggulah petang. Ketika sembuh, barulah akad nikah. Kalaulah dia gila berpanjangan, memang tak sembuh-sembuh pun penyakit dia ni, maka tidak sah jadi wali. Ketika tu dia pindah kepada urutan wali lain. Dia tak berpindah terus kepada qadi, tidak. Dia tak sama dengan wali yang kafir lain. Kalau wali itu kafir, tak apa, dia terus berpindah kepada qadi yang akad. Tetapi kalau wali itu gila, dia tak terus berpindah kepada imam qadi. Dia terus berpindah kepada urutan dia. Memang dia jadi tok imam dah. Tok imam solat saja. Bukan tok imam akad nikah orang. Kalau nak jadi tok imam akad nikah orang, memang dia kena belajar. Ini antara topik yang dia kena belajar, basic yang dia kena belajar. Tapi kita yang tak nak jadi tok imam ini, kita belajar niat semata-mata kerana apa? Kerana Allah Ta'ala, ini ilmu Allah Ta'ala, maka kita belajar. Yang ketiga, ciri yang ketiga, ciri wali yang ketiga. Dan ketiganya balik. Ketiganya balik, mudah saja. Balik ni sama juga dengan gila tadi. Kalaulah dia tak balik, maka berpindah wali kepada urutan seterusnya. Contohlah, ayah dia dah meninggal, datuk dah meninggal. Yang adanya apa dia? Yang ada adik-beradik dia. Adik lelaki ada, tapi tak balik. Abang ada, dah balik, maka kena pilih abang. Ataupun adik-beradik semua tak balik, yang adanya ialah bapa saudara dia, maka naik terus kepada bapa saudara dia. Dia tak boleh adik yang belum balik kita nak suruh wakil kepada iman, maka tidak sah. Ini mudah saja. Dan seterusnya yang keempat, merdeka. Merdeka juga mudah tuan-puan. Jadi hamba ini tidak boleh jadi wali. Hamba tidak boleh jadi wali. Baik, tidak sah jadi wali walaupun dia balik, tapi status dia hamba. Ni kita ni tuan-puan, nikmat yang besar kita ni. Syukur besar kita kepada Allah Ta'ala kerana semua merdeka. Dia status kita dengan Allah Ta'ala ni, manusia ni tuan-puan, ada dua. Satu hur, yang ni merdeka, tidak berada di mana-mana wilayah. Maksudnya diri kita ini tidak berada dalam rentahan ataupun pemilikan orang lain. Kita ni bebas, tidak dikuasai dan tidak dimiliki oleh orang lain. Itu dia panggil merdeka. Dalam Islam ni tuan-puan, dia ada dua. Pertamanya diri merdeka, yang keduanya tanah jajahan itu merdeka daripada kuasa kafir, kuasa orang kafir.
Kita tak pernah bertemu, tak pernah hidup zaman hamba. Kita tak tahu. Sebab tu tak bersyukur. Allah syukurnya aku ni merdeka. Cari duit pun boleh pegang sendiri. Hamba tak boleh. Hamba dia tidak boleh pegang duit sendiri kerana tidak ada kuasa untuk milik duit. Duit dia, kalau dia kerja, maka duit diupah itu tidak boleh diupah kepada dia, kepada tuan. Semua tuan yang mengurus. Sebab tu nak minta guna hamba tak boleh, haram. Kalau kita minta direct dengan hamba, kita kena minta dengan tuan hamba. Tuan hamba. Bukan nama Piramli tu kan dipanggil tuan hamba juga. Tuan hamba Allah. Tu hamba Allah. Kita kan orang Kelantan kan dia kata hamba. Tu hamba Allah Taala. Dia perendah diri dia, hamba. Kita ni tak bukan apa pun lekeh je hamba. Hamba apa? Hamba Allah. Tu hamba lah hamba. Hamba tu dah jadi dialek dah. Anak, kalau anak tu hamba, milik tuan lah. Tapi kalau ada juga anak dia beranak, anak bukan hamba. Anak bukan hamba. Anak tu terus jadi merdeka. Ni bagi siapa? Bagi orang yang beli hamba dan dia jimat hamba dia, dapat anak itu anak tuan. Maksudnya anak itu merdeka. Anak tu anak tuan dia lah. Hamba ni tuan-puan, ringkas sebut peraturan hamba, dia ada dalam kitab muamalat hamba ni. Belajar kitab muamalat, modul sistem ekonomi dalam Islam. Islam ni dia ada ekonomi dia, bukan ekonomi konvensional, tidak. Dia panggil Islami, ekonomi Islam, ataupun dia panggil muamalat. Ada 23 topik, ataupun dalam setengah kitab ada 19 topik muamalat Islam. Ada tajuk hamba dalam tu. Dia panggil apa? Peraturan hamba. Ada jenis-jenis hamba. Dia ada kategori hamba. Cuma secara umumnya hamba ni, status kita ni yang pertama merdeka, tidak menjadi milik siapa. Yang keduanya ialah hamba. Hamba ni apa? Kita dimiliki oleh orang lain. Kita tak merdeka. Badan kita ni, setiap juzuk badan kita dimiliki oleh tuan kita. Jadi tuan ni, dia milik hamba sama ada milik dengan orang hebah ataupun milik dengan beli. Siapa-siapa yang beli, maka jadi milik dia. Ataupun ada orang hebah pada dia, saya hadiah seekor hamba ni. Hamba ni dia guna kata nama dua, ekor dengan orang. Ni seekor hamba, ini seorang hamba. Dia boleh panggil ekor kat dia. Sebab kenapa? Kerana status hamba, dia separuhnya hukum ke atas dia ini hukum harta ataupun hukum binatang, harta, dan separuhnya hukum manusia. Manusia lah hamba ni, cuma dia penghukum. Sebab tu sah dijual. Kita merdeka tak sah dijual. Tak boleh jual bayi, tak boleh jual organ, tak sah jual organ, tak sah jual bayi. Pemerdagangan bayi tidak sah dalam sistem muamalat mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana orang merdeka tidak dibenarkan jual beli, kerana dia tidak dianggap malun, dia tidak dianggap harta. Yang sah jual beli adalah harta. Jadi hamba ni, apabila kita beli dia, sah beli. Kalau tak sah jual beli, kena belajar jual beli. Tak sah jual beli, tak sah milik dia. Sah milik dia. Tiba-tiba kita beli hamba ni, hamba yang tidak milik, maksudnya hamba ini tidak isteri orang. Kita beli perempuan hamba, dia tak menjadi isteri orang. Kalau dia isteri orang, kita macam ajnabi lah, maksudnya macam biasalah walaupun milik kita. Kerana dia milik orang, dia tak boleh jima. Tapi kalau dia bukan isteri orang, contohlah dia bukan isteri orang, sama ada janda ataupun anak dara, tak kisahlah, maka dia milik mutlak tuan. Maksud dia, status dia seperti isteri. Isteri ni tuan-puan, sah akad sah milik isteri. Isteri ni milik juga. Sebab tu isteri dia kena tahu dia milik suami. Dia berada di bawah kekuasaan suami dia. Sebab tu ke mana saja dia bergantung dengan hukum suami. Nak keluar rumah kena minta izin. Nak puasa sunat kena minta izin. Nak bangkit tahajud tengah malam kena minta izin. Sebab itu sunat bukan wajib. Tapi nak buat wajib tak perlu minta izin. Nak buat wajib tuan-puan, kalau kewajipan itu wajib tak perlu minta izin. Nak solat wajib tak perlu minta izin. Puasa wajib tak perlu minta izin. Nak belajar yang fardu ain, yang wajib tak perlu minta izin. Nak pergi belajar. Tapi kalau nak pergi belajar yang sunat kena minta izin.
nak pergi baca Yasin di surau, ban boleh dah, kena minta izin, kerana dia berada di bawah kekuasaan suami dia. Dia panggil apa tuan? Akad nikah. Kita sedang belajar ni, akad nikah ialah akad milik. Daripada dia berada milik isteri kita, dia menjadi milik wali, pertukaran milik suami. Tu kena tahu. Kadang-kadang orang perempuan ni dia sangat bebas, dia terlampau open sangat, sehingga dia tak tahu status dia main redah saja. Mana saja nak pergi, dia pergi tak minta izin suami. Apa saja dia nak buat, dia buat tak beritahu kepada suami. Itu menjadi kesalahan. Melainkan perbuatan yang dia buat itu adalah wajib, tak apa, tak beritahu pun tak apa. Tapi kalau perbuatan itu sunat, dia kena beritahu. Kenapa? Kerana setiap masa isteri adalah untuk suami. Semua badan isteri milik suami. Itu besar pahala isteri. Status isteri ni dia sama je dengan hamba. Status pada apa? Pada hak milik suami. Bahasa kita lah panggil hak milik. Dia maksudnya milik suami. Tu isteri kalau dia tahu cara dia tuan-tuan, dia mudah untuk masuk syurga. Pahala besar. Hari-hari dia berkhidmat untuk suami dia. Pahala. Suami belum tentu lagi. Tu cara untuk orang perempuan nak masuk syurga. Nabi kata mudah, dan mudah juga untuk ke neraka kalau silap cara. Hatta nak sembahyang sunat pun kena minta izin. Kerana apa? Kerana dia berkhidmat kepada suami dia ini, kalau benda yang tidak suami suruh, sunat afdal, pahala afdal. Apa saja dia buat untuk suami dia yang tidak diperintah oleh suami. Tetapi kalau suami perintah, suami minta, suami arah, wajib, pahala wajib lebih besar daripada pahala dia sembahyang sunat. Sebab tu 2 rakaat dia sembahyang sunat ni tuan-tuan lebih besar lagi daripada dia berkhidmat yang wajib kepada suami dia. Apa saja suami dia minta, dia tunaikan. Besar pahala dia. Sebab tu kita kena tahu dari sudut pahala. Baik habis. Jadi kalaulah dia jima, tak habis lagi. Abang ni, kalau dia jima dapat anak tu anak siapa? Anak hamba. Anak tu anak tuan. Memanglah hamba tu mak dia lah. Mak dia lah, jangan kata anak tuan saja. Takkan dapat anak tuan saja, tak ada mak. Jadi anak tu anak hamba. Cuma di sini tuan-tuan, dia naik status hamba ni. Apabila dapat anak kepada tuan, hamba ini naik status. Nama dia lah Ummul Waladun, mak anak. Orang Kelantan tahu lah. Orang Kelantan ni dia banyak dipengaruhi oleh sistem Islamik dulu. Lah ni tak tahu dah. Mak anak dulu. Ni mak anak saya. Lah ni tak ada lah. Lah ni ibu muda. Tu bukan mak anak ibu muda tu. Tu madu. Ni mak muda. Orang Kelantan kalau mak muda tu isteri muda. Dia panggil mak muda. Ni mak anak tu. Tanya orang Kelantan lama-lama, dia kata mak anak. Mak anak ni makna hamba dia. Kenapa? Kerana naik pangkat, dapat anak dengan tuan dia, naik pangkat. Mak anak tidak sah dijual beli. Dia tunggu nak merdeka. Dia naik pangkat dah. Jangan tak sah dijual beli dah mak anak ni. Allah muliakan dia dah. Dah separuh lagi dah dia untuk tunggu nak merdeka. Tunggu apa? Tunggu laki dia, tuan dia mati. Tunggu tuan dia mati, dia auto merdeka. Tu dia panggil mak anak. Tu dia doa, bilalah tuan aku nak mati, nak merdeka aku ni. Doa cepatlah tuan dia mati. Doa mati cepat makruh, jangan berdoa pula. Marah sangat kau musuh dia, berdoalah mati cepat dia. Tercetusnya. Okey, dia hamba ni asal dia selepas matinya apa nama ni dah wujud asal. Zaman Nabi Ismail ni dah ada. Zaman Nabi sebelum ni pun dah ada hamba. Jadi apabila mati Nabi, wafatnya Nabi Ismail, hamba ni diteruskan. Maksud sistem ini masih ada perhambaan ini. Jadi dia panggil apa? Dia panggil orang merdeka dengan hamba ni memang asal lah. Merdeka dengan hamba ni. Cuma dia zaman jahiliah, sebelum naiknya Nabi kita, dia sistem itu sistem jahiliah. Sistem jahiliah yang tidak ada, belum lagi apa nama ni naik ataupun muncul Nabi kita ataupun bangkit Nabi kita. Masa tu
tidak ada lagi sistem perhambaan yang tersusun dan cantik pada hari ini. Zaman jahiliah ni macam mana hamba? Hamba dianiaya, hamba diperlekeh, dihina. Maka Islam angkat martabat hamba. Hamba ni Islam jaga, cuma dia hamba saja, tunggu nak merdeka. Tapi status dia mulia. Jangan hina dia. Sebab tu sistem dia tuan-puan, antara sistem dia, apabila kita beli hamba ada peraturan. Apa peraturan? Nafkah mesti jaga. Sama dengan anak kita, sama dengan isteri kita. Pakaian sama dengan anak kita beli mewah pakaian. Kena sama, kita mampu beli pakaian sewajar. Tempat tidur dia kena sediakan nafkah. Kita sedia tempat tidur isteri kita, kita sedia tempat tidur anak kita mengikut kadar kemampuan kita. Kita mampu mewah, sediakan tempat tidur yang mewah untuk hamba. Kerana dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Cuma status saja dia ni, nama hamba. Bukan orang tak mulia di sisi Allah, tidak. Sebab tu Allah muliakan dia. Kena jaga. Nak suruh dia buat kerja, boleh suruh. Sebab itu, tetapi mengikut kadar kemampuan. Kalau dia tak mampu, haram kita suruh. Contoh dia sakit demam, tiba-tiba kita suruh dia masak juga, suruh dia buat kerja sapu sampah juga, dia demam, tak boleh, haram. Dia sama dengan cara kita jaga anak kita, sama kita cara jaga isteri di kita. Itu cara hamba. Islam mengangkat hamba. Zaman jahiliah kan hamba ni kan kita disogokkan dengan hamba ni orang panggil hina. Dilekehkan hamba, dihina hamba, ikut dam suruh dia buat kerja. Kadang-kadang baju potong campin dia, pakaian dia. Tak, itu haram. Ini Islam mengangkat martabat hamba. Cuma tunggu untuk merdeka. Sebab tu dalam Islam afdal, sangat dituntut, pahalanya besar, merdekakan hamba. Sebab tu Abu Bakar ni gelaran dia rajulum fatahriri raqabah. Tu gelaran Abu Bakar. Rajulum, lelaki yang banyak memerdekakan hamba. Abu Bakar ni dia kolek pahala selain daripada pahala lain, antaranya pahala memerdekakan hamba. Abu Bakar buat. Abu Bakar ni dia ada dua kelebihan yang Allah rekod, yang Nabi sebut. Dua pahala Abu Bakar. Orang lain ni kolek pahala melalui pelbagai bentuk. Kita tuan-puan kena pandai kolek pahala melalui pelbagai bentuk. Belajar ni kolek pahala. Semayan kumpul pahala. Infak kumpul pahala. Tapi nak kena ada ilmu. Tu ilmu kita belajar tu, ilmu fiqh untuk kita tahu cara nak buat pahala. Abu Bakar ni tuan-puan, Nabi sebut apa? Yang pertamanya, orang yang paling besar pahala ibadat yang batin, Abu Bakar, tidak ada orang lain. Apa dia tuan-puan ibadat batin? Iaitu iman Abu Bakar, paling besar pahala dia. Kuatnya iman Abu Bakar, besarnya iman Abu Bakar, dia percaya kepada Nabi, kepada Tuhan ini, tidak boleh ditanding dengan orang lain. Dia panggil apa? Dia panggil dalam hadis Nabi sebut, Abu Bakar bukan kerana ibadat yang banyak pahala dia besar, bukan kerana puasa dia banyak, tetapi ma wuqira fi qalbih, tapi apa yang ada, yang dia pegang dalam hati dia, inilah besar pahala. Dan kedua Nabi sebut apa? Nabi sebut Abu Bakar ini orang yang paling banyak membebaskan hamba, orang yang dapat pahala bebaskan hamba paling banyak. Jadi dalam sistem kita tuan-puan, dalam sistem Islam, walaupun hamba tetap ada, teruskan sistem itu, kerana status kita ni tetap ada dua ni, hamba merdeka ini. Cuma Islam sangat menganjurkan merdeka hamba. Sebab tu Abu Bakar tuan-puan, hamba kalau dapat kepada orang kafir dia tak merdeka. Itu Islam tu minta supaya, anjur supaya memerdekakan. Nak hamba Islam yang duduk pada orang kafir itu menjadi wajib bagi orang yang ada duit. Sebab tu Abu Bakar ambil bahagian. Kalau kita ada duit, orang kaya, dia mesti menyelamatkan hamba berada di tangan orang kafir. Kerana orang kafir tidak sah memiliki hamba Islam, tak boleh. Tak boleh jual kepada orang kafir, tidak sah menjual hamba kepada orang kafir, hamba Islam, tak boleh. Bahkan menjadi kewajipan kepada orang kaya, dia mampu beli, selamatkan, beli. Betul, Abu Bakar antara orang yang akan menyelamatkan hamba yang berada di tangan-tangan pemimpin Mekah ketika itu. Baik, saya tuan-tuan, last kali kita dah lewat. Yang kelima, insya-Allah kita akan sambung akan datang. Dia ada 10 semua tuan-tuan, kita akan sambung lepas raya. Yang kelima yang lelaki, yang keenam cerdik, yang ketujuh tak bisu, yang ke-8 tak nyayuk,
Yang kesembilannya ialah bukan orang dihalang dengan sebab membazir. Dan ke-10 tiada fasik. InsyaAllah yang ni kita akan sambung lepas raya nanti, kuliah kita, sambungan yang ke-5. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.